Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita dikejutkan dengan satu pendedahan menyatakan bahwa Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah kononnya didakwa terlibat rasuah sebanyak 350.000. Hari ini satu pendedahan yang luar biasa. Perlukah Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah ini letak jawatan? Kata warisan, rasuah atau tidak, Speaker Sabah perlu letak jawatan. Sebelum kita teruskan, apa pendapat Anda tentang permohonan warisan ini supaya Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah patut letak jawatan? Mungkin itu adalah tanggung jawab yang perlu dipikul ataupun perlu dihadapi oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, kata netizen. Dan ada juga yang menyatakan supaya siasatan berjalan dengan lancar. Hari ini, kata wakil warisan ini, rasuah atau tidak, Speaker perlu letak jawatan. Apa pula pendapat Anda? Sebelum itu, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, ada saya kongsikan produk ini. Sangat baik, harganya sekarang jatuh, ada harga durian runtuh, sempena menjelang raya. Beli cepat sebab tidak lama lagi harganya akan turun, akan naik lagi semula, dan lebih lagi ramai orang telah membelinya dan menyatakan mereka telah dibantu untuk proses penyembuhan dan melegakan penyakit kencing manis dan gout, terutamanya gout. Oke, saudara-saudara sekalian, adun warisan Justin Wong menggesa. Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Dun Sabah, Kazim Ahmad Yahya, meletakkan jawatan tanpa mengira sama ada dia terlibat atau tidak dalam dakwaan menerima rasuah sebanyak Rp350.000. Katanya, langkah itu penting bagi mempertahankan prinsip pemisahan kuasa antara eksekutif, legislatif, dan kehakiman. Asas utama bagi mencegah penyalahgunaan kuasa serta penularan rasuah, katanya. Speaker adalah pemimpin dan pengawal perjalanan sidang dewan. Namun, pendedahan perbualan yang menunjukkan dia terlibat dalam urusan perniagaan menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan penyalahgunaan kuasa. Ini mencemarkan kredibiliti sistem pemisahan kuasa, katanya dalam kenyataan media hari ini. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan kemunculan satu lagi video berkaitan skandal di Sabah yang memaparkan perbincangan melibatkan Kazim, usahawan yang mendedahkan video itu, yang merupakan video ke-9 sejak November tahun lalu, mendakwa telah memberi rasuah kepada beberapa adun di Sabah sebagai balasan untuk mendapatkan lesen cari gali mineral di negeri itu. Pembocor maklumat itu turut mendakwa Kazim menggunakan kedudukannya untuk meminta projek daripada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Bagaimanapun, Kazim telah pun menafikan semua dakwaan terbabit dan menyifatkannya sebagai pembohongan. Kazim hari ini menegaskan dia hanya meminjam RM50.000 dan tidak tahu menahu mengenai wang RM350.000 yang disebut dalam video berkenaan. Justin berkata, walaupun siasatan berkaitan dakwaan itu perlu diserahkan kepada SPRM, Kazim seharusnya berundur secara terhormat demi menjaga integriti institusi perundangan. Adun Sri Tanjung itu berkata, skandal rasuah berkenaan menimbulkan persoalan dalam kalangan rakyat mengenai sama ada wakil rakyat yang dipilih benar-benar berkhidmat untuk rakyat atau lebih mengutamakan kepentingan peribadi. Jika seorang wakil rakyat yang terpalit dengan skandal rasuah masih boleh mengekalkan jawatan, bagaimana rakyat boleh percaya kepada kerajaan soalnya? Apakah kerajaan Sabah mengamalkan dasar pemimpin boleh sesuka hati, tetapi rakyat tidak boleh bersuara, sindirnya? Dia turut mengingatkan bahwa pilihan raya negeri Sabah dijangka akan diadakan tahun ini. Justru rakyat perlu membuat penilaian bijak sama ada mahu terus bergantung kepada parti politik nasional atau memberi peluang kepada parti tempatan mentadbir negeri seperti yang dilakukan di Sarawak. Rakyat perlu menilai sendiri dengan semua kes rasuah dan isu pembangunan negeri.
Adakah kita mahu terus bergantung kepada pihak luar untuk membawa perubahan? Atau kita mahu pemimpin tempatan mengurus negeri sendiri, katanya lagi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan juga komen Anda. Apakah Anda juga bersetuju bahwa Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah perlu letak jawatan dengan segera bagi mengelakkan kepayahan untuk siasatan atau melancarkan siasatan tanpa sebarang gangguan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan terkini, laporan terkini yang kita terima berkait dengan kes Ismail Sabri Yaakob. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita dengar tentang beliau. Banyak yang sudah kita ketahui tentang beliau. Tapi ini pendedahan terkini oleh Presiden Parti UMNO sendiri, yaitu Presiden Ismail Sabri Yaakob, yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri, yaitu Zahid Hamidi. Zahid Hamidi sekali lagi menyatakan bahwa wang jongkong emas tiada kaitan dana politik UMNO. Itu penjelasan, penegasan daripada Zahid Hamidi. Menjadi persoalan ramai, khususnya isu ini ialah, kalau bukan untuk dana politik UMNO, untuk siapa? Itulah yang menjadi tanda tanya besar. Sebab kebiasaan kalinya, duit yang sebanyak ini ada tujuannya. Karena kalau untuk secara pribadi, duit itu terlalu banyak untuk disimpan. Tapi kalau untuk pendanaan politik, ini jumlah yang kecil. Persoalan kembali lagi, milik siapakah uang itu? Untuk siapakah? UMNO sekali lagi menegaskan penemuan uang tunai dan jongkong emas dalam siasatan membabitkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tiada kaitan dengan parti itu. Sebelum kita teruskan, maafkan saya untuk berkongsi dengan Anda satu produk. Siapa yang ada kencing manis, gout, dan tinggi darah, sila tekan bag produk ini. Harganya sekarang jauh lebih murah, berkesan, dan sudah ada testimoni yang menyatakan mereka beli dan ada proses penyembuhan. Cepat beli sebelum harganya kembali semula kepada kembali asal. Sekarang ini ada harga promosi besar-besaran. Saudara-saudara sekalian, Presiden UMNO yaitu Ahmad Zahid Hamidi berkata, uang dan emas yang disita SPRM itu tiada kaitan langsung dengan dana untuk pilihan raya UMNO. Kita berpendirian, kata Zahid Hamidi, kita berpendirian bahwa duit itu bukan untuk dana politik UMNO. Kita tidak pernah terlibat dengan uang dan jongkong emas yang telah disita itu oleh SPRM, kata Zahid Hamidi lagi. Saudara, menurut Zahid Hamidi lagi, ia tidak ada kaitan langsung untuk dana politik ataupun kutipan yang dibuat oleh UMNO. Katanya lagi sambil menambah, UMNO menyerahkan kepada SPRM untuk menjalankan siasatan kes itu secara telus dan adil. Apa pula komen Anda untuk isu ini? Ada beberapa komen daripada netizen menyatakan persoalan yang sama seperti yang saya nyatakan awal-awal tadi, yaitu milik siapakah duit itu? Kalau bukan untuk pendanaan politik UMNO, kepada siapakah pendanaan politik itu? Mustahillah uang sebanyak itu disimpan lama-lama untuk kegunaan sendiri. Pastinya kalau duit itu untuk kegunaan persendirian, sudah lama diguna atau disimpan di tempat-tempat tertentu. Ini seakan-akan disimpan untuk kegunaan sesuatu. Saya pun tak tahu apa kegunaannya, tapi pasti Anda juga mempunyai idea, spekulasi, dan juga ramalan. Ada ramai yang meramalkan, mungkin ianya untuk pendanaan politik pilihan raya, atau mungkin itu untuk sesuatu proyek seperti tebuk atap, tebuk dinding, atau sebagainya, ataupun untuk membeli ahli-ahli parlimen, ataupun untuk membeli macam-macam lah. Tak tahulah apa gunanya. Tapi yang pastinya, Zahid Hamidi sudah tampil kali kedua. Ini kali kedua Zahid Hamidi menyatakan bahwa wang jongkong emas tiada kaitan dana politik UMNO. Kalau begitu, cobalah kita kait-kaitkannya dengan pengetahuan sedia ada kita berkait dengan politik di Malaysia.
Agak-agaknya kemanalah uang ini sebenarnya mau disalurkan. Dan menjadi tanda tanya, kalaulah SPRM tidak dapat menghidu atau tidak terhidu kewujudan uang ini, agak-agaknya uang ini akan dibuat apa? Malangnya kita tidak akan lihat uang ini kalau bukan SPRM yang nampak. Uang 170 juta bersama dengan jongkong emas dan timbunan barangan kemas itu sepatutnya untuk kesejahteraan rakyat. Tapi malangnya uang itu tersimpan, entah untuk siapa. Mungkin untuk hantu. Anda tulislah sendiri komen Anda, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.